Salam sejahtera saya ucapkan. Kami dari kumpulan Integrity Champion akan membentangkan tajuk kes rasuah Soeharto bagi kursus integriti dan anti rasuah bagi Seksyen 102. Apa yang dimaksudkan dengan rasuah? Rasuah merupakan salah satu perbuatan yang tidak jujur dan juga penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh seseorang individu. Rasuah boleh dikelaskan dalam pelbagai aspek, antaranya ialah memberi dan juga menerima. Menerima sesuatu dalam bentuk wang, suapan, hadiah, dan juga jawatan. Rasuah juga boleh berlaku apabila seseorang menggunakan kedudukan atau pengaruhnya untuk kegunaan peribadi. Rasuah juga boleh berlaku apabila seseorang memanipulasikan sistem untuk keuntungan yang tidak sah. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya yang akan membentangkan tentang latar belakang Soeharto. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang Soeharto. Soeharto ataupun Pak Harto yang lebih dikenali sebagai Haji Muhammad Soeharto merupakan Presiden kedua Indonesia. Beliau telah memerintah Indonesia semenjak tahun 1967 hingga 1998. Pemerintahan selama 31 tahun beliau telah dibayangi dengan skandal rasuah, amalan kronisme, pemerintahan diktator, dan penindasan. Dan dianggarkan Soeharto telah menyeleweng sebanyak 15 bilion hingga 35 bilion. Selain itu, beliau pernah terlibat dalam skandal penyelewengan pada 17 Oktober 1959 sebelum bergelar dan menyandang Presiden kedua Indonesia. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengenal pasti latar belakang Soeharto. Yang kedua adalah mendalami kronologi rasuah yang telah dilakukan oleh Soeharto. Yang ketiga adalah mengenal pasti pesan rasuah kepada rakyat. Untuk kronologi kes akan melibatkan dari tahun 1998 sehingga tahun 2015. Kronologi kes rasuah Soeharto. Kejatuhan pemerintahan Soeharto adalah pada tahun 1998 disebabkan oleh krisis ekonomi dan moneter, kejatuhan nilai mata wang rupiah, peningkatan inflasi dan masalah kebimbangan dalam kalangan rakyat Indonesia. Mahasiswa dan aktiviti pro-demokrasi telah bertindak untuk memulahkan proses secara besar-besaran untuk menuntut pembaharuan dalam politik dan membanteras rasuah dalam kalangan ahli politik. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa telah terkorban akibat serangan tembakan dan lebih 10 pelajar telah cedera yang berlaku di Universiti Trisakti, Jakarta, Indonesia. Kesan daripada tragedi ini, Soeharto telah mengumumkan peletakan jawatan pada 21 Mei 1998 setelah beliau telah berkhidmat selama 32 tahun. Pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia baru telah masuki era reformasi dan pemulihan umum pada tahun 1999. Pada Julai tahun 2000, Soeharto telah menggelapkan sumbangan daripada kerajaan Amerika Syarikat iaitu sebanyak 571 juta dolar, kemudian menggunakan wang itu untuk membiayai pelaburan keluarga. Dalam pada itu, pada tahun 2000 juga, Tommy atau dikenali sebagai anak lelaki Soeharto telah dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kerana memerintahkan pembunuhan ke atas seorang hakim, memiliki senjata dan melarikan diri dari keadilan. Namun beliau telah dibebaskan atas pembebasan bersyarat iaitu pada tahun 2000. Pada tahun 2003, Prabowo Setejo iaitu abang tiri Soeharto telah dibicarakan dan disabitkan kesalahan rasuah menyebabkan beliau kehilangan sebanyak 10 juta. Beliau jatuhkan hukuman 4 tahun penjara, namun beliau mendapat pengurangan hukumannya selama 2 tahun. Dalam pada masa itu, Suruhanjaya Pembasmian Rasuah Indonesia telah memulakan siasatan ke atas skandal mafia kehakiman yang menemui tawaran sebanyak $600,000 kepada pelbagai hakim. Prabowo Sutejo mengakui atas perbuatannya itu yang dilakukan pada Oktober 2005. Oleh itu, peguam yang terlibat dalam penerimaan rasuah tersebut turut ditangkap. Pada 27 Januari 2008, Soeharto telah meninggal dunia dan menyebabkan perbicaraan terhenti. Namun demikian, perbicaraan baharu berkaitan dengan dakwaan rasuah semasa pemerintahannya akan dijalankan.
Pada 26 Mac 2008, Hakim Mahkamah Sivil telah membebaskan Soeharto daripada rasuah, tetapi mengarahkan yayasan amalannya Superma untuk membayar sebanyak 110 juta US dollar. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung Indonesia telah mengarahkan 6 anak Soeharto dan Yayasan Beasiswa Superman untuk membayar balik 4.389 triliun rupiah bersamaan dengan 1.8 bilion ringgit Malaysia, iaitu jumlah wang yang pernah diseleweng semasa pemerintahan diktator beliau. Selamat sejahtera, nama saya Tabitha Grace. Sekarang saya akan membentangkan bahagian kesan rasuah dalam kes rasuah Soeharto. So, dalam bahagian kesan telah meneraikan 6 kesan. Yang pertama ialah perkhidmatan awam yang lemah. Kecekapan dan kualiti perkhidmatan mungkin merosot akibat rasuah dalam sektor awam. Pembuatan keputusan mungkin lebih didorong oleh kepentingan peribadi berbanding dengan kebajikan umum. Yang kedua, jurang sosial dan ekonomi terkesan. Segmen masyarakat yang lebih lemah diketepikan manakala pihak yang mempunyai pengaruh yang lebih besar berkemungkinan mendapat keuntungan. Yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan sistem kerajaan terjejas. Pergolakan sosial dan ketidakstabilan politik mungkin berpunca daripada keruntuhan amanah. Yang keempat adalah ketidakadilan dalam masyarakat. Ketidakadilan dalam penguatkuasaan undang-undang berpunca daripada badan kehakiman yang korup. Contohnya, pesalah yang dituduh memberikan rasuah kepada mereka yang meringankan hukuman atau mengecualikan daripada kena tuduhan. Yang kelima adalah ketidakstabilan ekonomi. Rasuah boleh menghalang pembangunan ekonomi dengan mengambil sumber negara untuk kepentingan peribadi atau kumpulan tertentu. Contohnya projek pembangunan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat terbengkalai atau menjadi tidak berkesan. Terakhir adalah pembaziran sumber negara. Rasuah sering membawa kepada pembaziran sumber kerana kontrak dimentary berdasarkan berhubungan dan bukannya kecekapan. Itu sahaja daripada bahagian saya. Kesimpulannya, daripada peristiwa Soeharto ialah perbuatan rasuah memberi dampak yang sangat buruk. Bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada negara. Rasuah yang dilakukan oleh Soeharto banyak memberikan pelajaran penting kepada masyarakat, terutamanya dalam kepimpinan serta cara untuk mengelola sistem pemerintahan. Selama 3 dekad memerintah Indonesia, Soeharto mencipta patruansa di mana semua kekayaan dan wang milik negara diberikan kepada anggota keluarga, sahabat dan juga rakannya. Melalui peristiwa ini memberikan kesedaran kepada setiap individu betapa pentingnya negara yang berintegriti, bertanggungjawab, telus dan juga bersih daripada rasuah. Terima kasih atas perhatian anda semua. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.